Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan buat kesemuanya. Baiklah, terima kasih saya ucapkan buat Cikgu Farahin kerana telah memberikan kepercayaan kepada saya, Muhammad Irfan Haikal bin Jamaluddin, dan rakan segandingan saya, Muhammad Faris bin Adnan, untuk membentangkan kepada seluruh pelajar-pelajar tingkatan 4 tentang subtopik 3.3. Baiklah, sebelum saya terus untuk ke subtopik 3.3, elok kiranya saya minta untuk semua lebih bersedia mendengar video saya dan kalau boleh sediakan kertas untuk mencatat apa isi kandungan yang ingin saya dan rakan saya Faris ingin sampaikan kepada kesemuanya, agar ilmu yang saya sampaikan ini akan mendapatkan manfaat oleh anda semua. Dan saya berharap juga agar anda kesemuanya berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Ayuh kita bergerak kepada subtopik 3.3. Hadirin, kucak kacir di pasir gudang akibat gas metana yang mendatang. Kucak kacir dunia dan alam akibat berlakunya perang. Baiklah, apabila anda mendengar sahaja baik-baik kata yang saya sampaikan sebentar tadi, sudah pasti anda terfikir bahawa subtopik 3.3 pada hari ini adalah berkisarkan tentang peperangan. Tetapi pada hari ini saya cuma membawa anda semua mempelajari peperangan yang berlaku. Tetapi tidaklah saya membawa anda semua untuk berperang. Baiklah, apabila kita tahu sahaja tentang peperangan, baiklah, 3.3 ini mengenai tentang Perang Dunia Kedua. Baiklah, apabila kita tahu je perang ini berlaku, kita pasti tertanya-tanya, bila perang ini berlaku? Lepas tu, dekat mana dia berlaku? Lepas tu, siapa yang terlibat? Baiklah, saya akan menjawab persoalan-persoalan itu agar ia tidak tergantung sepi di dalam pemikiran anda semua. Baiklah, yang pertama, bila dia berlaku? Peperangan ini berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Dan di mana ia berlaku? Dua tempat utama, iaitu di Eropah. Di Eropah ini melibatkan negara Eropah dan Utara Afrika. Dan yang kedua pula ialah Asia Pasifik yang melibatkan tanah besar Asia dan Kepulauan Asia Tenggara. Dan siapa yang berperang ini? Ialah yang pertama, iaitu kuasa bersekutu yang melibatkan Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Dan yang kedua, iaitu kuasa paksi yang melibatkan Jerman, Itali dan Jepun hari ini. Baiklah, selesai untuk segala persoalan yang menjadi tanya-tanya di dalam pemikiran anda semua. Rakan-rakan sekalian, kita perlu tahu bahawa sesuatu peperangan itu tidak akan berlaku jika tidak mempunyai sebab-sebab yang munasabah yang sehinggakan membawa kepada berlakunya peperangan. Begitu juga dengan Perang Dunia Kedua. Terdapat 3 faktor yang menyebabkan berlakunya Perang Dunia Kedua ini, iaitu saya takrifkan kepada 3K. K yang pertama ialah kemunculan ideologi baharu. K yang kedua, ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles. Dan K yang ketiga, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Namun, saya cuma akan membincangkan 2 K sahaja. Namun, K yang lagi satu akan dibincangkan oleh rakan saya, saudara Faris. Menyedari hakikat bahawa masa itu emas, ayuh kita bergerak kepada K yang pertama, iaitu kemunculan ideologi baharu. Baiklah, bagi mengatasi masalah ekoran kemelesetan ekonomi, penduduk Itali dan Jerman mengadakan gerakan radikal
gerakan politik radikal. Yang pertama, Itali wujudkan fasisme Itali, di mana di bawah pimpinan Benito Mussolini, dan pada tahun 1922, Itali dikuasai oleh parti fasis. Namun, kita pasti tertanya-tanya, apakah maksud fasisme ini sendiri? Fasisme membawa maksud memberi. Maknanya kata pada hari ini, fasisme Itali ialah memberikan keutamaan kepada kepentingan negara melebihi kepentingan individu dan percayakan nasionalisme melampau termasuk berperang bagi meningkatkan imej negara. Kemudian, bagi memulihkan imej, Itali meluaskan jajahan dengan menguasai Habesyah iaitu Ethiopia dan Albania. Kemudian, Jerman pula mewujudkan Nazisme Jerman, iaitu di bawah pimpinan Adolf Hitler, dan pada tahun 1933, parti Nazi menguasai Jerman. Kita pasti juga tertanya-tanya, fasisme tadi memberi, Nazisme ni apa pula? Nazisme ini membawa maksud mengagungkan bangsa Jerman. Kemudian, Hitler berusaha memulihkan nasionalisme Jerman dengan 3 perkara, iaitu perkara yang pertama, mengetepikan perjanjian Versailles, dan yang kedua pula, bina angkatan tentera semula, dan yang ketiga, menduduki Rhineland semula, iaitu wilayah yang hilang semasa perjanjian Versailles. Itu selesai untuk faktor yang pertama, iaitu kemunculan ideologi baharu. Baiklah rakan-rakan sekalian, kita terus kepada K yang kedua, iaitu ketidakpuasan hati terhadap perjanjian Versailles oleh Jerman dan Itali. Kita lihat dahulu apakah sebab-sebab yang mendorong kepada Jerman tidak puas hati dengan perjanjian Versailles ini. Pertama, Jerman menganggap bahawa perjanjian yang dilaksanakan tidak adil. Yang kedua, perjanjian tersebut telah menjejaskan kedaulatan negaranya. Dan yang ketiga, perjanjian tersebut telah menyebabkan kehilangan tanah jajahan oleh Jerman. Dan yang keempat pula, perjanjian tersebut telah menyebabkan Jerman perlu membayar pampasan perang dalam kadar yang tinggi, lalu menyebabkan kemelesetan ekonomi dan inflasi di Jerman. Kita lihat pula Itali, dia menyertai Pakatan Bertiga dalam Perang Dunia Pertama. Apakah sebab Itali tidak puas hati dengan perjanjian Versailles ini? Itali tidak puas hati dengan perjanjian Versailles ini kerana Itali tidak diberi tanah jajahan baharu seperti yang diperoleh oleh Perancis dan Poland. Maka selesailah K pertama dan K yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Muhammad Faris bin Adnan daripada kelas 4 Al-Badani, ingin menyambungkan apa yang Irfan Haikal telah membentang tadi. Baik, kita pergi ke kegagalan Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa berperanan untuk memastikan keamanan dunia dan mewujudkan kerjasama antara bangsa. Namun begitu, kegagalan Liga Bangsa-Bangsa dalam usaha menguatkuasakan perjanjian pelucutan senjata dan menangani krisis pencerobohan yang berlaku selepas Perang Dunia Pertama menyebabkan dunia terdedah kepada konflik berterusan dan mengakibatkan meletusnya Perang Dunia Kedua. Seterusnya kita pergi ke cabaran Liga Bangsa-Bangsa selepas Perang Dunia Pertama. Yang pertama, krisis Manchuria yang berlaku pada tahun 1931 sehingga 1933.
Jepun menakluki Manchuria iaitu wilayah di bawah penguasaan China. Yang kedua, Perjanjian Pelucutan Senjata yang berlaku pada tahun 1932 sehingga 1934. Jerman keluar daripada Liga Bangsa-Bangsa dan memperbesar angkatan tenteranya secara terbuka. Yang terakhir, krisis Habsyah yang berlaku pada tahun 1935 sehingga 1936. Krisis ini menyebabkan Itali menyerang Habsyah di Afrika. Baik, kita pergi ke informasi di sebelah kanan. Terdapat sebuah stem. Stem ini merupakan stem pos Jerman 1938 yang meraihkan hubungan erat Hitler dan Mussolini. Slogan di atas stem membawa maksud dua orang dan satu perjuangan. Sebelum kita pergi ke kuasa utama dalam Perang Dunia Kedua, saya pasti mesti ramai orang tertanya siapa itu Mussolini. Dalam pengetahuan saya, Mussolini merupakan diktator fahaman fasis Itali yang dilahirkan pada 29 Julai 1883. Yang akhir sekali kita pergi ke kuasa utama dalam Perang Dunia Kedua. Terdapat dua kuasa dan kuasa tersebut ialah kuasa paksi dan kuasa bersekutu. Terdapat 3 negara yang dikategorikan di dalam kuasa paksi dan 4 negara yang dikategorikan di dalam kuasa bersekutu. 3 negara yang dikategorikan di dalam kuasa paksi tersebut ialah Jerman, Itali dan Jepun. Manakala 4 negara yang dikategorikan di dalam kuasa bersekutu ialah Britain, Amerika Syarikat, Perancis dan Rusia. Hadirin sekalian, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh dah sampai ke pulau, kalau mendaki sudah sampai ke puncak, kita telah sampai kepada penghujung bicara. Entah sirih salah sarung, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai. Terimalah salam bersantun, salam yang minta maaf, salam yang minta ampun. Hadirin sekalian, saya pinta untuk kesemuanya patuhi dah SOP yang telah ditetapkan agar anda dapat melindungi diri anda sendiri dan orang-orang yang anda sayangi. Saya berharap agar video ini dapat memberikan manfaat kepada anda semua dan dapat memudahkan lagi anda semua memahami subtopik 3.3. Terima kasih dahulu lagi. Moga tidak lama lagi kita akan bersua kembali. Assalamualaikum.